Penderaan kanak-kanak boleh didefinisikan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka menurut Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara. Terdapat 4 jenis penderaan yang boleh diklasifikasikan iaitu penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual serta pengabaian. Keempat-empat jenis penderaan ini mempunyai kesan buruk dan negatif yang tersendiri terhadap kanak-kanak. Perkara ini bakal merosakkan kehidupan serta masa depan mereka, apatah lagi masa depan negara. Negara kini berhadapan dengan satu persoalan yang besar terhadap kelangsungan hidup generasi hari ini disebabkan oleh krisis yang melanda kanak-kanak daripada pelbagai sudut termasuklah penderaan kanak-kanak. Objektif kajian terbagi kepada 3 iaitu yang pertama menentukan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kes penderaan kanak-kanak di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti kesan-kesan berlakunya penderaan kanak-kanak di Malaysia. Dan yang ketiga atau yang terakhir, langkah yang telah dilakukan dan boleh dilakukan untuk mengatasi penderaan kanak-kanak di Malaysia. Seterusnya adalah suratan literature. Kajian lepas yang kami dapat ambil bagi menyiapkan tugas kami ini adalah kajian lepas bertajuk Konsep Pengabaian dan Kecewayan Kanak-kanak oleh Ibu Bapa di Malaysia. Menerusi penyelidikan ini, kami dapat mengenal pasti beberapa bentuk pengabaian telah dikenal pasti iaitu pengabaian dari segi fizikal, pengabaian segi mental dan pendidikan. Tambahan lagi, kajian ini juga memberi fokus kepada jaminan undang-undang dan hasil daripada pengabaian kanak-kanak. Antaranya ialah melalui Akta Kanak-kanak 2001. Selain itu, kajian yang kedua adalah bertajuk Faktor berlakunya penderaan kanak-kanak di Malaysia. Menerusi kajian ini, pengkaji menggunakan statistik laporan daripada Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi mendapatkan data yang tepat. Beberapa faktor yang ditegaskan dalam kajian ini ialah masalah kewangan, faktor kanak-kanak nakal, faktor pembalahan keluarga dan kelemahan komunikasi antara isu yang menjadi faktor kepada penderaan kanak-kanak. Antara yang difokuskan oleh pengkaji adalah peranan badan autoriti iaitu badan-badan kerajaan, contohnya Badan Kebajikan Masyarakat dalam menangani isu penderaan kanak-kanak ini. Seterusnya adalah kajian tentang penderaan kanak-kanak serta tata cara intervensi. Kajian ini memberi fokus kepada faktor penderaan kanak-kanak yang berlaku sepanjang pandemik yang melanda negara kita. Dalam kajian ini, kaedah temu bual bersama Pegawai Penyiasatan Seksual IPD Kuala Lumpur telah digunakan oleh pengkaji bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat. Manakala tata cara intervensi yang dilakukan oleh kaunselor adalah untuk mengatasi isu penderaan kanak-kanak dan kaunselor ini memainkan peranan penting dalam mengendalikan emosi masa penderaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi bin Hassan Adli, bernombor matrikan S61539. Saya ingin meneruskan lagi pembentangan kumpulan kami iaitu bertajuk metodologi. Pengenalan pada tajuk metodologi ini adalah metodologi adalah salah satu kaedah dan cara mendapatkan sesuatu kajian dan mengkaji data dan menyokong hasil kajian. Contohnya, sesuatu kajian yang dilaksanakan haruslah menggunakan kaedah metodologi bagi memudahkan pencarian dan bagi memudahkan menganalisis dan mengumpul data. Bukan itu sahaja, sesuatu permasalahan dalam kajian boleh diselesaikan dengan lebih meluas dan mendalam dengan penggunaan metodologi dalam melaksanakan penyelidikan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, metodologi adalah sesuatu kegiatan atau disiplin daripada kaedah dan prinsip. Erti kata lain adalah ia merupakan kaedah, jalan, teknik, gaya, ragam, corak dan sistem dalam penyelidikan. Seterusnya adalah bahagian reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian adalah teknik dan kaedah yang menghasilkan kenyataan yang diperlukan dalam menangani masalah kajian. Contohnya di sini, sesuatu permasalahan kajian haruslah direka bentuk terlebih dahulu bagi memudahkan
kita merangka sebelum memulakan sesuatu penyelidikan. Terdapat beberapa ciri bagi mereka bentuk kajian di mana ia menjelaskan mengenai corak jenis kajian yang harus dilaksanakan, jenis maklumat yang perlu didapatkan serta dari mana hasil boleh didapati dengan cara bagaimana maklumat yang boleh dihasilkan. Dalam penyelidikan ini, pengkaji menggunakan kaedah kuantitatif untuk memperoleh maklumat responden. Kaedah ini lebih cepat untuk mendapatkan maklumat responden. Seterusnya adalah kaedah persempelan. Kaedah persempelan adalah di mana pengkaji memilih beberapa kumpulan untuk diselidik oleh pengkaji. Kumpulan tersebut haruslah diselidik oleh pengkaji bagi memperoleh maklumat mereka. Maklumat mereka akan diisi dan dicatat dalam rekod kajian. Ia mampu menghasilkan lebih banyak maklumat serta dapat mengutip sampel populasi sasaran. Persempelan ini adalah di mana ia dipilih secara rawak. Ia dipilih secara rawak kerana ia merujuk kepada setiap unit, objek, elemen, responden yang mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel kajian. Kaedah persempelan ini dipilih secara rawak bagi memastikan setiap daripada populasi mendapat peluang yang sama. Dan akhir sekali, pengkaji harus memilih sampel hasil dari peluang dan kebarangkalian untuk dijadikan bahan penyelidikan. Kaedah pemerhatian adalah cara yang kita guna bagi menyukat pembalik ubah. Tambahan lagi, pemerhatian ialah satu jalan yang terbaik untuk mendapatkan data dan proses mendapatkan maklumat. Dalam kaedah pemerhatian, kita boleh lihat perlakuan yang berlaku ke atas sesuatu subjek berdasarkan pembalik ubah yang dapat dikenal pasti. Tugas yang perlu dijalankan oleh pengkaji adalah dengan melihat perubahan yang berlaku ke atas tingkah laku, mendengar serta memilih tingkah laku subjek yang berlaku di sekeliling seorang pengkaji. Pemerhatian merupakan satu kaedah memerhati, mencatat, merekod peristiwa, tingkah laku, paras tafsiran, pemerhati generasi dan pengguna serta persempelan tingkah laku. Kaedah temubual. Kaedah temubual ni dia didefinisikan sebagai kaedah dalam mengumpul maklumat kajian tinjauan. Kaedah temubual ini boleh dilakukan dengan melalui temubual secara lisan dan merekod jawapan responden secara bertulis atau dengan rakaman elektronik. Temubual juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang berlaku secara dua hala yang bagi mendapatkan maklumat kajian dari responden. Temubual bukan sahaja sebagai alat bagi mendapatkan maklumat sahaja, tetapi temubual ini bersifat reaktif serta boleh memberi gambaran pada kehidupan dan situasi sebenar tentang fenomena yang berlaku. Proses dalam temubual sangat penting bila kita tidak boleh memperhatikan perlakuan, perasaan serta bagaimana manusia dalam melihat dunia sekeliling mereka. Apabila kita mempunyai minat bagi mengetahui tentang peristiwa lalu, kaedah temubual dapat dibahagikan kepada beberapa teknik temubual. Antaranya ialah temubual formal, temubual tidak formal dan temubual terbuka. Borang soal selidik. Kajian yang telah dijalankan adalah dengan menggunakan kaedah borang selidik bagi mendapatkan suatu maklumat serta data yang tepat. Borang soal selidik ini terbagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A adalah berkaitan dengan maklumat pribadi responden. Bahagian B berkaitan dengan punca-punca keciciran pelajar di dalam sekolah. Bahagian C pula berkaitan kesan keciciran pelajar terhadap masa depan pelajar. Pilihan jawapan yang disediakan untuk responden menggunakan 3 poin skala Likert, iaitu tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Skala Likert merupakan suatu skala penelitian di mana skala adalah bertujuan untuk mengukur pendapat dan sikap seseorang. Di dalam skala Likert ini, responden diminta untuk mengisi pendapat mereka sama ada mereka tidak bersetuju, setuju atau sangat setuju. Pertanyaan yang digunakan di dalam borang soal selidik ini dipanggil variabel penelitian. Nama skala ini telah diambil daripada nama penciptanya, iaitu Francis Likert. Soalan yang dikemukakan oleh responden berbentuk soalan tertutup. Soalan tertutup bermaksud responden harus pilih jawapan yang telah diberi sama ada setuju atau tidak setuju. Soalan tertutup ini amat mudah untuk dijawab kerana jawapan telah disediakan di dalam borang soal selidik ini. Soalan tertutup adalah untuk mendapatkan jawapan yang mudah untuk diproses melalui pengkodaman yang bersifat mudah dianalisis. Kaedah
kepustakaan ini merupakan kaedah pencerahan maklumat yang umum dengan mencari kata kunci bagi sesuatu kajian yang dijalankan. Kajian kepustakaan dilakukan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang aspek yang dikaji dengan lebih teliti supaya tidak berlaku kesalahan yang sama dilakukan oleh pengkaji lepas. Pengkaji melakukan kaedah kepustakaan untuk mengumpul segala maklumat yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang sedang dikaji. Informasi dikemukakan ini dapat diperoleh daripada buku ilmiah, fakta-fakta, buku tahunan, hasil penyelidikan orang lain dan sumber-sumber yang bertulis. Kajian yang dijalankan ini menggunakan kaedah kepustakaan bagi mendapatkan maklumat yang bersesuaian dan relevan dengan permasalahan atau topik yang sedang dikaji. Informasi yang diperlukan adalah daripada buku ilmiah, hasil penyelidikan orang lain, sumber bertulis dan sumber elektronik bagi memantapkan lagi kajian ini. Kesimpulannya, jenayah penderaan kanak-kanak harus dibendung sehingga mencapai matlamat yang diinginkan. Semua pihak perlu bekerjasama bagi mengatasi kes ini walaupun tidak dinafikan kes penderaan kanak-kanak ini sama ada fizikal atau seksual tidak akan berakhir di negara kita. Lebih membimbangkan, statistik penderaan kanak-kanak semakin meningkat setiap tahun. Kanak-kanak memiliki hak keselamatan pendidikan dan keperluan hariannya seperti makan dan minumnya terjaga serta akses kepada tahap kesihatan yang baik kepada anak-anak secara menyeluruh. Ini penting untuk membebaskan negara kita dari gejala negatif agar tidak menjejaskan pembangunan negara.